Waktu ini Allah beri kita peluang untuk sama-sama duduk hadir dalam majlis ilmu, satu tempat yang mulia di sisi Allah setelah sekian lama kita bercuti daripada kuliah. Tempat tuan-tuan ni start bila? Baru kan? Baru berapa hari? 2 minggu. Alhamdulillah. Dan saya sebenarnya ni lah kali pertama ataupun first time lah ni untuk berkuliah setelah 4 bulan bercuti. 4 bulan, lama gila. Tak tahu cakap apa dah, lama tak kuliah. So Alhamdulillah, tajuk kita hari ni diberi hikmah PKP. Sebenarnya saya nampak satu benda yang kita kena faham. Di saat Allah uji kita dengan kehadiran virus yang ataupun kuman yang sangat kecil, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar hamba-hambanya supaya balik semula taat kepada Allah. Ini sebenarnya telah dibincangkan oleh ribuan ulama. Sebab benda ni pandemik, berlaku di seluruh dunia, bukan setakat Malaysia. So sudah tentu ada perbincangan dalam kalangan mereka. Bahkan ada yang mengatakan bahawa ini sebenarnya satu pengajaran yang Allah nak bagi kepada manusia itu sendiri. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala dah sebut lama, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Allah Ta'ala sebutkan bahawa telah zahir segala kerosakan yang berlaku di darat dan di lautan hasil daripada perbuatan tangan-tangan manusia. Kemudian Allah turunkan musibah, Allah turunkan bala kepada mereka supaya mereka ini merasai kesan perbuatan mereka sendiri, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Menunjukkan bahawa sekarang ini apa yang berlaku dalam dunia hari ini adalah kerana perbuatan tangan manusia yang jahat yang lawan Allah Azza wa Jalla. Kita tahu sebelum berlaku COVID-19, dia berlaku benda ni, saya ingat akhir tahun 2019 benda ni. Masa tu masyarakat ataupun dunia hari ni dah penat dengan macam-macam maksiat dan isu-isu yang besar. Seumpamanya LGBT, seumpamanya apa lagi, dadah, orang ambil rasuah dan sebagainya, orang yang dedah aurat, bahkan orang yang minum arak terlalu berleluasa di seluruh dunia termasuk di tempat kita Malaysia. Maka bila mana ramai orang yang engkar pada perintah Allah Jalla Jalaluh, Allah Ta'ala turunkan bala kepada kaum tersebut untuk didik nak ajar la'allahum yarji'un. Tujuan dia supaya mereka balik semula kembali mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dulu ada satu kisah dalam Al-Quran, Allah Ta'ala rakamkan kisah Nabi Yunus AS. Pernah dengar kisah Nabi Yunus AS? Nabi Yunus namanya Yunus ibnu Matta AS. Nabi Yunus ni, dia ni Allah Ta'ala utuskan kepada kaumnya di satu tempat namanya Ninawail. Ninawail ni kata saya di Iraq ataupun di Jordan. Ninawail. Nabi Yunus AS. Nabi Yunus ni kerja dia berdakwah, sebab tiap-tiap Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam dilantik oleh Allah, diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk beri pengajaran kepada kaum dia. Bila Nabi Yunus AS berdakwah, kaum dia tak dengar. Tak dengar maknanya bangkit bohong pada ajaran Yunus AS. Tak nak dengar. Biasanya kalau orang sampaikan kebenaran, kita jangan expect yang orang nak dengar semua. Ini satu cabaran buat pendakwah, Nabi-Nabi, ulama-ulama. Sebab tu kadang-kadang ada ustaz bila dia datang mengajar, dia datang ceramah, dia tak boleh expect yang audience dia dengar semua. Dalam kalangan mereka ada yang datang tu kira macam tunggu nak solat, dia cakap datang ustaz ni lambat. Contohlah kan, aku tak cakap So pendakwah dia kena set mental dia. Dalam kalangan mereka ada yang dengar, ada yang tak dengar. Sebab saya ada seorang kawan ustaz juga, dia ceramah. Bila dia ceramah, dia expectation dia bila dia datang, dia nak tengok ramai orang dan orang beri perhatian. Tapi bila satu jemaah surau tu, ada jemaah, alah yang datang tu orang faham lah, orang tua. Dia kena tidur je datang. Bila dia tidur, faham tak? So ustaz tu kecil hati lah. Dia cakap, Syekh, aku rasa tak datang ikut surau tu. Saya cakap, kenapa? Tak, jemaah dia tak pay attention lah, dia tidur. Cakap, kita pendakwah,
Kita tak ada nak aspek orang terima semua yang kita cakap. Walaupun kita sampaikan mana, inilah sunnah orang berjuang. Sunnah Nabi dalam menyampaikan dakwah. Nabi berdakwah kat Mekah. Mana ada orang nak dengar semua? Dalam kalangan mereka ada yang beriman pada Allah, dia dengar. Sebahagian dalam kalangan mereka ada yang buat tak tahu, ambil sambil lewa. Bahkan ada yang bangkit bohong ajaran Nabi SAW. Nabi Yunus pun sama. Bila berdakwah pada kaum dia tak nak dengar. Dia macam ustaz ini datang mengajar, orang tidur kan. Orang tidur, orang tengok phone, orang buat bodoh lah. Tapi dekat Kementerian Kerja Raya tak ada. Ni saya sebut ni kat kementerian lain lah. Sebelum ni kan ceramah juga, tapi ceramah dekat online Zoom. Dalam Zoom pun aku ceramah, dia orang tidur. Orang ajar gila. Kan Zoom kan dia tak hide dia punya muka. Ada seorang pakcik kita cakap, "Pakcik, saya siap kita kena kejut kan." So berlaku pada Nabi Yunus AS, bila mana dia berdakwah, orang tak nak dengar, bangkit bohong. Lalu Nabi Yunus AS, bila orang lawan dia mengajuk. Dia rasa nak marah. Lalu dia lari tinggalkan kaum dia. Dalam keadaan dia berdoa, "Ya Allah, tolong beri bala kat kaum aku ni sebab dia tak nak ikut ajaran aku, tak nak beriman kepada kamu, ya Allah." Nabi Yunus lari tinggalkan kaum dia dalam keadaan dia kata, "InsyaAllah 3 hari lagi bala tu akan turun kat korang sebab korang tak beriman pada Allah. Banyak maksiat, membohongi ajaran aku." Ini satu kesalahan ataupun kesalahan yang dibuat oleh Nabi Yunus AS yang mana tak sepatutnya dilakukan oleh seorang pendakwah. Pendakwah ni kerja dia sampaikan kebenaran. Sama ada orang nak dengar, orang tak nak dengar, itu kerja Tuhan lah. Kerana yang beri hidayah ni bukan manusia tapi Allah. Kita just cakap je lah kan. Sebab tu Nabi yang sebut dalam Allah sebut dalam Quran, "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya kamu, hai Muhammad, kamu tak dapat beri hidayah pada sesiapa yang kamu nak, tapi aku, kata Allah, beri hidayah pada siapa aku nak. Nabi tak ada kuasa beri hidayah ke orang. Yang beri hidayah ke orang ni Allah. Faham tak? Sebab kalau Nabi boleh beri hidayah ke orang yang pertama Nabi bagi sudah tentu Abu Jahal. Kerana Abu Jahal pak saudara sendiri. Tapi Nabi hanya menyeru. Demikianlah pendakwah ke Nabi-Nabi Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dia cakap je benda yang baik. Nabi Yunus bila dia orang tak dengar, dia kecewa, dia doakan bala ke orang ni. Akhir sekali dia lari. Dia lari, cerita dia panjang lah. Dia lari naik satu kapal. Famous kan kapal. Satu bahtera nak lari. Sebab zaman dulu dia nak lari jauh ni mesti belayar lah. Belayar tengah-tengah laut naik kapal. Bila naik kapal, Nabi Yunus AS duduk dekat dalam kapal. Kaum dia ni bila sebut bala nak turun, lalu keadaan bertukar, cuaca menjadi gelap. Seolah-olah nak kiamat. Sebut dalam kitab tafsir, keadaan suasana macam masa tu dah macam nak berlaku kiamat. Bala nak turun daripada Allah Ta'ala. Mana kucak kacir, yang mana isteri tak kenal suami, suami tak kenal isteri, mak ayah, habis binatang-binatang, semuanya kucak kacir. Oleh kerana diorang takut bala Allah nak turun, lalu kaum tersebut bertaubat kepada Allah Ta'ala, beriman pada Allah, ikut balik ajaran Nabi Yunus AS. Nabi Yunus tak tahu kaum dia dah bertaubat sebab dia dah lari cabut awal lah. Maka dengan sebab keimanan yang ditunjukkan oleh kaum Nabi Yunus AS, lalu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, "Fanafa'uha imanuha." Kami ambil manfaat atas dia punya keimanan. Mana iman diorang tu menyebabkan bala Allah Ta'ala ni terhenti. Terangkat bala nak turun tu kerana taubat, kerana iman mereka, kerana mereka kembali pada jalan Allah Ta'ala. Akhir sekali bala tu tak jadi turun. La haula wa la quwwata illa billah. Nabi Yunus dia tak tahu kaum dia ni dah beriman, dia pun lari. Cerita Allah Ta'ala kerana nak marah pada Nabi Yunus, meninggalkan urusan dakwah begitu saja. Akhir sekali Allah Ta'ala jadikan, maknanya Nabi Yunus AS dihumbankan daripada kapal tu pergi ke lautan. Lalu ada satu ikan, Al-Haut, makan Nabi Yunus AS. Ini bukan cerita dongeng tau, ini cerita betul. Nabi Yunus dimakan Al-Haut. Al-Haut ni ikan paus. Sebut dalam riwayat, nama ikan paus ni Nun nama dia. Nama dia Nun. Kalau sebut dalam Quran, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَلَمْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
Setakat tu je lah nama dia. Jangan, Ustaz nama panjang dia apa? Zainun ke? Weh, itu itu manusia ni Nun. Bila Nabi Yunus kena makan dengan ikan, maka tinggallah Nabi Yunus di dalam perut ikan paus yang sangat gelap, yang sangat dalam. Ikan paus tu berenang menyelam ke dasar lautan yang begitu gelap dan dalam. Waktu itu Nabi Yunus AS tak tahu nak bergantung kat siapa. Maka masa itulah dia kembali minta keampunan Allah, minta maaf dengan Allah. Maka fanada fi dhulumat, dibaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ni ayat Quran ni. Sebut dalam Quran wa dhannuni idh dhahaba mughadiba ila akhir al-ayah. Ingatlah ketika mana Nun itu Dhannun, Nabi Yunus itu dia lari meninggalkan kaum dia dalam keadaan nak marah. Dia tak tahu yang kami nak marah kat dia. Akhir sekali dia tenggelamkan dalam perut ikan paus. Dia berdoa pada Allah Ta'ala. Maka Allah Azza wa Jalla muntahkan balik, perintahkan ikan paus tu muntahkan balik Nabi Yunus AS. Demikianlah Allah selamatkan hamba-hambanya yang beriman. Nak sebutnya kat sini, setiap kemurkaan Allah Ta'ala itu dia akan terangkat bila mana masing-masing kembali pada Allah. Tadi kaum Nabi Yunus bala terhenti dengan sebab mereka bertaubat. Mereka beriman pada Allah. Mereka kembali semula pada Allah. Nabi Yunus AS, dia diazab sekejap oleh Allah, diuji sekejap oleh Allah dalam perut ikan paus. Akhir sekali kerana dia berdoa pada Allah, diminta doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia berdoa dengan doa ini, akhir sekali Allah maafkan dia, Allah lepaskan, bebaskan dia pada kesulitan itu. Sebab itu ulama-ulama menyatakan bahawa di saat kita mempunyai kepayahan, berlaku kesulitan dalam hidup, bacalah doa ini berulang-ulang. Baca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau boleh, awak semua jangan tinggal doa ini. Ini doa yang sangat mustajab. Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata, berdoalah dengan doa saudaraku Yunus. Dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa dia? Siapa-siapa yang membaca doa ini, kata Nabi SAW, maka Allah sekali-kali lam yada' rajul muslim idh da'a wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, lam yada' rajul muslim illa, kecuali Allah Ta'ala akan memakbulkan segala doa dia. Ini doa yang mustajab. Biasa orang perempuan dia baca masa bersalin. Lepas bersalin, habis tinggal doa ini. Sepatutnya awak kena baca berterusan. Awak dapat kesulitan masa ni kita menghadapi pandemik COVID-19 ni, dan masih lagi belum hilang sepenuhnya di Malaysia. Amalkan doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata ulama, doa ini mempunyai 3 elemen yang sangat penting dan cukup. Makna komplit, lengkap. Kata ulama, awwaluhu tauhid. Awal-awal pada doa yang ringkas ini ada kalimah tauhid, iaitulah la ilaha illa anta. Wa awsatuhu tasbih. Pertengahannya itu tasbih. Wa akhiruhu istighfar. Dan akhir sekali istighfar. La ilaha illa anta. Tauhid. Subhanak. Tasbih. Maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang menzalimi diriku sendiri. Ini kalimah istighfar. Minta keampunan Allah. So 3 elemen yang penting ini terselit, terkandung di dalam doa yang begitu ringkas. Boleh ingat lagi doa ni tak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Boleh? Hari ni kalau tak dapat banyak pun, dapat doa ni pun dah okey lah. Faham tak? Kalau awak tak ingat juga, memang tahu orang Terengganu kata benak sungguh ni. Apa ni? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. So bila mana berlaku COVID-19, Allah uji kerana Allah nak suruh kita balik semula pada jalan Allah. Dan tuan-tuan tengoklah, bila mana berlaku je datangnya virus ini, maka kita terpaksa berhadapan dengan MCO, berhadapan dengan PKP. Masing-masing kena duduk kat rumah. Tuan-tuan ni start boleh kerja, start PKPB tak datang kerja ni PKPB tak. PKP lagi kerja. Siannya korang. Itulah nasib lah macam ni. Ada setengah orang tak boleh bekerja langsung, duduk kat rumah je berbulan-bulan kat rumah. Yang mana berniaga tepi-tepi jalan tu masih lagi banyak benda. So hikmahnya di situ, bila mana-mana masing-masing duduk kat rumah
Banyak benda yang kita boleh buat kat rumah. Ibadahnya. Ada orang tak pernah solat jemaah dengan anak isteri tiba-tiba solat jemaah. Betul tak? Bulan Ramadan, sebulan tu kita berhadapan dengan PKP, tak pergi masjid. Semua tu Allah nak ajar balik semula pada Tuhan. Sebab sebelum daripada ni, betapa ramainya orang yang tak datang langsung masjid. Tak tahu majlis ilmu semua benda. Sebab kita kena faham, bila kita berkahwin, mendirikan rumah tangga, perkahwinan ni bukan hanya tentang awak ni beri makan kenyang ke anak isteri saja. Ramai orang salah faham. Hari ni orang semua reti kahwin je, tapi bab pendidikan anak isteri diletak ke tepi. Sekarang termasuk dalam bab nafkah, iaitulah pendidikan. Ramai orang fikir bila kahwin hanya tujuan hidup dia ni nak kenyangkan perut anak isteri, tak nak bagi dia orang lapar. Kalau setakat awak nak kenyangkan perut anak isteri, sama baru macam kita binatang dalam hutan tu. Diorang pun bagi betul tak? Rimau seekor, dia ada anak. Rimau dia kahwin. Tapi kita buat majlis besar lah, hantaran kecil. Faham tak? Dia pun dapat pregnant, bunting pelamin, dapat anak. Rimau tu kerja dia mesti nak kenyangkan perut anak dia. Lembu dia ada anak, nak kenyangkan perut anak dia. Burung dia ada anak, pagi-pagi keluar cari ulat, cari cacing, petang-petang balik bagi makan kat anak. Kalau tujuan awak kahwin supaya anak bini tak lapar, baru sama kita macam binatang, betul tak? Betul kan? Alah kasarnya Ustaz, bukan binatang. Binatang tu bahasa Melayu cikgu. Bahasa Melayu. Faham tak? Beza kita dengan binatang-binatang ini iaitulah kita beri pendidikan kepada diorang. Sebab itu seorang isteri berhak menuntut pendidikan daripada suami dia. Saya nak tanya, sepanjang tempoh perkahwinan, diorang berkahwin 10 tahun, 20 tahun. Sepanjang tempoh perkahwinan awak dengan anak dia, dengan isteri ni, berapa kali awak salat jemaah sama-sama? Berapa kali awak baca Quran sama-sama? Berapa kali awak salat tahajud sama-sama dengan dia? Ada orang tak pernah berlaku sepanjang tempoh perkahwinan puluhan tahun itu, tak pernah berlaku dalam riwayat hidup dia orang. Maka betul ke kita kata kita kahwin nak bawa anak isteri ke syurga Allah? Sebab tu kadang-kadang isteri, anak-anak tak terdidik, keluar rumah dedah aurat, tak ada, rumah tangga tu tak harmoni dengan sebab masing-masing lupa pada Allah Jalla Jalaluh. Bila Allah hantar saja satu virus yang namanya COVID-19 ini, maka di sana semua Allah Ta'ala nak ajar belaka. Yang mana tak datang ke masjid, jangan datang langsung, beribadat dekat rumah. Yang mana lupa pada Allah, banyakkan doa. Yang mana angkuh dengan ekonomi yang begitu hebat, maka Allah hantar kuman yang kecil untuk ajar satu dunia hari ini lumpuh ekonomi kerana kuman yang begitu kecil. Allah kadang-kadang nak didik manusia ni tak perlu buat benda besar pun. Tak perlu hantar tsunami kerap kali sangatlah, nampak tak reti bahasa. Faham tak? Tak payah hantar gempa bumi sangatlah. Hantar kuman kecil seekor je, masing-masing dah lumpuh semua. Masing-masing masa tu tunduk membumi. Yang mana kaya, duduk ke bawah. Semua sama. Awak kaya ke awak boleh keluar ke mana-mana? Tak boleh. Duduk kat rumah, merepotlah kat situ. Betul tak? Ibadat pada Allah, solat sendiri, tarawih sendiri. Itu dia. Ni hikmah yang cukup besar. Dan hari ni perkembangannya bila mana ramai tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, makin ramai orang yang beriman pada Allah, dah taubat, maka perlahan-lahan Allah angkat balik bala tu. Itulah yang kita harapkan. Sebab tu sekarang ni masing-masing sektor ekonomi hampir semua dah dibuka. Faham tak? Dah dibuka dengan SOP yang tertentu. Alhamdulillah. Cumanya kuliah-kuliah dekat pengajian-pengajian majlis ilmu tak dibuka lagi lah dekat masjid-masjid. Saya pun tak tahu kenapa mall-mall orang buka dengan syarat SOP 250 orang dan sebagainya. Masjid ni awak tak payah SOP sangat, orang tak datang. Awak tak payah risau social distancing lah. Tak payah risau benda-benda tu. Sebab faham tak? Awak tak payah beratur sangat. Sebab masjid sebelum ni kan mana orang pergi. Kalau bulan puasa dia buat benda tu bagus lah. Sebab bulan puasa ni memang attraction orang datang. Awak tengok kuliah hari ni lah berapa ketul je ada. Betul tak? Awak tak payah risau sangat. Buka je majlis ilmu ni, buka. Hanya khas untuk orang-orang yang beriman, orang yang memang rindukan majlis ilmu, dia datang. La haula wala quwwata illa billah. Ni rekod dah. Live. Oh mampu aku. Tak kisah. Saya sebut je tadi, pagi tadi live dekat TV Hijrah, aku sebut je benda ni. Tak kisah. Sebab betul, sebab benda ni tak perlu dirisaukan insya-Allah. Dan masing-masing akan mematuhi SOP. Jadi inilah yang nak diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hikmah perintah kawalan pergerakan ini. Dan kita mohon pada Allah Azza wa Jalla supaya kita istiqamah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqamah dalam ketaatan. Sebab kita tak nak
Lepas habis nanti, insya-Allah habis. Amin. Habis jazir COVID-19 ni dihapuskan oleh Allah, vaksin pun dah siap semua benda. Kita tak nak kita ni balik semula kepada perangai asal kita yang lama. Maknanya dah solat berjemaah, yang dah biasa baca Al-Quran, yang dah duduk dalam majlis ilmu ini, teruskan benda tu, istiqamah. Bukannya hanya terhenti setakat itu saja. Dan saya pasti benda ni sangat-sangat dirindui. Suasana ni bila lagi? Sebab kita tak pernah berlaku dalam riwayat hidup kita terpaksa duduk kat rumah dengan anak isteri banyak. Dan saya tengok banyak kes-kes penceraian yang berlaku sepanjang PKP. Sebab bila duduk kat rumah asyik pandang muka bini, menyirap lah. Waktu kita lelaki ni kena sabar lah. Kena sabar lah. Haula wala quwata illa billah. Jadi sempena PKP tu juga saya ada siap. Masa sepanjang PKP tu saya buat lagu. Saya kumpul satu lagu. Lagu ni berkenaan dengan hikmah PKP. Sesuai tajuk ni. Siapa bagi tajuk ni kat aku Oh bagi hikmah PKP. Seronok. InsyaAllah sebelum 31 Ogos ni saya rilis satu lagu. Lagu dia rap. Lagu rap. Aku rasa nak buang serban Dah lama tak ke serban ni. Lagu rap. Saya buat lagu rap untuk COVID-19 ni lah. InsyaAllah akan diriliskan sebelum 31 Ogos. 31 Ogos tu kan berakhir PKPP berakhir dia. So lagu tu masih lagi orang kata in mood lagi lah. Dalam mood lagi PKP. Sebab masa tu saya nak rilis awal, tapi disebabkan studio tak buka, so nak buat kat rumah pun macam cincai-cincai sangat, tak ada sound. So saya buat benda tu insya-Allah. Dan sebenarnya ini satu kaedah dakwah saya jugalah. Sebab saya tengok dalam dunia artis sekarang ni banyak yang buat lagu ngarut-ngarut. Saya nak sebutkan bahawa hiburan ni tak dilarang dalam Islam, tapi mesti ada garis panduan SOP yang ditetapkan. Itulah social distancing. Tak ada. Kadang-kadang lirik-lirik tu banyak yang haram. So ustaz-ustaz sekarang ramai komen lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni tak elok. Tapi apakah solution yang kamu nak buat? Nak tunjuk bagi makna betulkan balik benda yang salah. Sebab tu saya ambil pendekatan. Sebab saya minat muzik. Saya minat muzik, minat buat lagu, kompos lagu. Saya duk fikir kenapa asyik komen tapi tak ada, orang kata tak ada satu model contoh. Maknanya nak sebutnya hiburan dalam Islam ni tak haram. Tapi kalau orang nak buat, tunjukkan pada komposer-komposer lain, inilah sebenarnya kalau nak berhibur, ni dia punya guide dia. Buat macam ni. Tak kisahlah awak minat pop ke, minat rap ke, minat hip hop ke, tapi pastikan benda tu masih lagi dalam garis panduan Islam yang sebenar. Itu bendanya. So tak boleh tunjuk, tak boleh buat demo lah sebab aku tengah berserban dengan viral mampu ke. Itu benda je. Awak tunggu lah sebelum 31 Ogos. Dan untuk makluman tuan-tuan, saya buat benda ni juga sebenarnya untuk kita nak dapatkan dana untuk saya punya tahfiz. Saya ada pusat tahfiz yang kita buka sejak tahun 2017 dulu. Pusat tahfiz. Dan mana-mana tempat saya pergi pun biasanya kita akan umumkan sumbangan dana untuk tahfiz lah. Sebab tahfiz, macam tahfiz saya ni dah 4 bulan start dana, tak ada. Tuan-tuan faham, tahfiz mana-mana tempat dalam dunia ni, dia tak ada supporters yang tetap. Kewangan utama tahfiz ialah sumbangan orang ramai. Yang mana kalau saya pergi ceramah kat masjid, khutbah Jumaat ke, memang kita akan buat collection. So dalam masa yang sama juga banyak benda yang saya buat untuk top up dana ni. Antara saya buat album zikir-zikir, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu pop, lagu-lagu macam yang terbaru ni saya nak buat ni. Saya nak buat hip hop ni yang kita akan release dekat YouTube. Dan sebenarnya YouTube dia akan bayar kita melalui view yang ada. Kalau tak silap saya, kalau lebih kurang berapa dia bayar 1 million tu dalam 4,000. 1 million tu dalam $1,000 dia akan bayar direct ke tahfiz. So sebab tu saya tengok artis-artis sekarang buat benda bodoh-bodoh asalkan benda tu viral. Sebab bila viral orang makin ramai tengok. Dia tak kisahlah viral kejadah apa tu, dia bukan nak viral tu, dia nak view. Faham tak? So kalau dari nanti benda ni, saya minta tolong tuan-tuan share sebagai saham akhirat kita. Senang je, share je. Faham tak? So tahfiz ni, tambah pula tahfiz yang saya buat ni, kita buat secara percuma. Memang saya niat mula-mula saya balik belajar dulu. Saya nak buka satu pusat tahfiz yang mana secara percuma, memang kita tak kenakan apa-apa yuran pada pelajar. Sebab memang niat dia untuk kebajikan dan nak galakkan orang supaya makin ramai orang hafal Quran.
So semua percuma lah, makan, minum, makan, pakai dia, yuran tak ada, kitab-kitab, baju semua percuma. Kita buat di Shah Alam seksyen 7. Dan sekarang ni kita tengah buka lagi satu cawangan, satu projek pembinaan kompleks tahfiz. Kita nak buat sekolah betul, kompleks tahfiz Darul Wafak nama dia, dekat Terengganu. Dekat Terengganu ada satu tanah yang diwakafkan oleh seorang hamba Allah ni seluas 2 ekar. Dan sekarang ni Alhamdulillah kita dah tambun tanah tu lebih kurang dalam 150,000 baru habis. Kemudian start baru ni masa PKP sebab kita dah tak ada dana lagi dah. Ni sekarang ni dalam proses kita nak ni lah, nak naikkan bangunan. Lepas tu saya minta tuan-tuan sama-sama kita ambil saham akhirat untuk menyumbang ni. So saya buka pada tuan-tuan untuk wakaf. Siapa-siapa nak wakaf satu bahagian RM50. Tuan-tuan, wakaf ni pahala besar. Besar sangat. Dia bukan besar biasa, besar sangat wakaf ni. Sebab selama mana benda tu dimanfaatkan atas tujuan buat tahfiz contohnya, kita akan tetap dapat pahala bermula kita wakaf sampai kita mati, sampai hari kiamat. Faham tak? Sebab yang kita nak buat ni bukan sogo tuan-tuan, kita nak buat tahfiz ni, korang kena faham lah. Kalau sogo memang shopping, kau dapat shopping lah pahala tu. Tapi ini memang tempat orang hafal Quran. Bila orang hafal Quran, awak pun dapat pahala. Faham tak? Tengah kuliah, tengah tidur ke semua kan, awak dapat pahala sebab budak-budak dapat Quran. Faham tak ni? Gegang tabak. Faham? Dia awak dapat pahala satu bahagian 50. Dan jangan lupa untuk sama-sama niat sekali untuk arwah mak ayah yang dah meninggal, siapa-siapalah. Niat sekali wakaf ni untuk disampaikan pahala pada diorang. Ini yang paling penting. Sebab zaman Nabi ada seorang sahabat ditanya, dia sayang kat mak dia. Sayang. Dia kata kat Nabi, "Ya Rasulullah, mak aku dah meninggal, aku sayang sangat kat dia. Boleh ke kalau aku nak bersedekah atas nama dia? Afa atasaddaqa biha? Boleh ke aku nak bersedekah atas nama dia?" Kata Nabi, itulah yang terbaik. Awak sedekah dalam tabung contoh kan. Sedekah tabung, niat untuk mak. Mak tak mati lagi pun Ustaz, boleh niat untuk dia, buat kebajikan atas nama dia. Ni satu bahagian RM50. Ataupun tuan-tuan ada zakat, nak bagi zakat harta, boleh disalurkan. InsyaAllah zakat kalau dia dengan simpan lama-lama. Nanti ambil nombor akaun nanti, saya pun lupa, rushing sikit. So tabung saya lupa nak bawa. Sejadah boleh? Sejadah ni pakai sejadah tu Iman, apa ni besar sikit. Takut tuan-tuan. Ada? Ada insyaAllah. Boleh tu. Padahal tu tak? Kuliah Zuhur ni dia tak boleh tu sangat, dia kena santai-santai. Sebab pengalaman saya kalau ceramah serius sangat, cerita dia aku seorang je ceramah. Diorang ni bukan boleh dah lama. Tak ada soalan saya tak buka soalan Cukup setakat itu dulu untuk tazkirah ringkas kita pada waktu ini. Terima kasih kerana jemputlah. Sebab saya pun first time datang sini. Dekat Kementerian Kerja Raya Kerja Raya. InsyaAllah kalau ada diberi kesempatan, keizinan oleh Allah, kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.